السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana kitab Bulughul Maram, maklum kepada kita beberapa kali kita cover sebelum daripada ni, ia adalah kitab hadis ataupun kitab yang disebutkan dalamnya hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni masih lagi di dalam bab sembahyang. Hadis yang ke 437, 436 daripada kitab Bulughul Maram. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa an Amr ibn Salimah qala qala abi ji'tukum min 'indi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam haqqan qala fa idha hadarat as-salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktharukum qur'ana. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. Maksudnya, daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, katanya, ayahku berkata, ayah dia khabar, aku benar-benar baru datang daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah dia khabar, ayah dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Lepas tu ayah dia pun balik kampung. Yang mana ayah dia khabar memang dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah seorang yang cukup benar. Maka Rasulullah berpesan, Rasul khabar kepada ayah dia dan rombongan ayah dia, apabila waktu solat telah tiba, hendaklah seseorang di antara kamu menyerukan azan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah seorang di antara kamu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Katanya lagi, Amr melanjutkan kisahnya, lalu mereka melakukan pertimbangan dan ternyata tidak ditemui seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya selain daripada aku. Akhirnya mereka mengangkatku menjadi imam, sedangkan saat itu usiaku baru menginjak 6 atau 7 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Imam An-Nasai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Amr bin Salimah. Amr bin Salimah, yang mana dia menceritakan tentang apa hak yang pernah berlaku ketika dia masih kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ayah dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Lepas daripada pergi jumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah pesan kepada ayah dia dan rombongan beberapa pesanan. Antara hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan adalah, apabila masuk waktu sembahyang, hendaklah seorang di kalangan kamu biar ada seorang tukang bang, orang hak yang azan. Lepas daripada azan, mu kena sembahyang berjemaah. Tengok Rasul pesan kepada dia, sembahyang berjemaah. Lepas tu nak latih siapa jadi tu imam? Mu latih orang hak yang aqra'ukum, orang hak yang aktsarukum Qur'ana, orang hak yang paling banyak di kalangan kamu ingat Al-Quran. Rasul pesan lagu tu. Maka apabila ayah dia balik kampung sekali dengan rombongan, cari siapa hak yang paling banyak ingat Quran. Cari-cari tak ada orang hak yang paling banyak ingat Quran berbanding dengan Amr bin Salimah. Amr bin Salimah ketika tu baru berusia 6 ataupun 7 tahun. Maka orang kampung dia suruh dia jadi itu imam, kerana itu adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ni kata ulama, sah kanak-kanak menjadi imam kepada orang dewasa, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sah kanak-kanak menjadi imam kepada orang dewasa, tapi dengan syarat. Dengan syarat kanak-kanak saat itu mayit dah. Kalau umur baru 2 tahun setengah nak jadi tu imam kita, dia main atau main tengah sembahyang. Kanak-kanak saat itu dia mayit dah, dan dia tahu hukum hakam sembahyang. Kalau dia tahu kala benda, macam mana kita nak lantik jadi imam? Jadi sah kanak-kanak menjadi imam kepada orang dewasa, sama ada pada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sama ada di kalangan orang dewasa saat itu ada orang pandai ataupun orang tak pandai, hukum dia sah, berpandukan kepada hadis ini. Dan ini adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Cuma kalau ada orang dewasa pandai, ketika tu kena dahulukan orang dewasa lebih utama. Sebab imam kanak-kanak di belakang dia, hak yang menjadi makmum dia adalah orang dewasa, ia berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Di sana ada sebahagian daripada ulama fiqh kata tak boleh, tapi mazhab Imam Syafi'i kata boleh, berpandukan kepada hadis ini. Hadis ini jelas, hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni kata Rasulullah, wal yaummakum aktsarukum Qur'ana, hendaklah hak yang jadi imam di kalangan kamu hak yang paling banyak ingat Quran. Maka daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya orang hak yang berkawan berteman dengan Al-Quran, sama ada belajar ataupun mengajar ataupun menghafaz, orang itu mempunyai kedudukan yang mulia di sisi agama. Sehingga seorang kanak-kanak apabila dia banyak ingat Quran, maka diletak diangkat martabat dia, dijadikan dia sebagai imam kepada orang dewasa hak yang dak ingat Quran. Tu mulianya Al-Quranul Karim. Sebab itulah kita jangan malu kalau kita tak pandai baca Al-Quran. Kalau kita pandai baca Al-Quran tapi banyak lagi salah, kita jangan malu untuk belajar. Kerana orang yang belajar Quran adalah orang yang mulia di sisi agama, orang yang mulia. Kenapa kita malu untuk menjadikan kita adalah orang yang mulia di dalam agama? Kenapa kau kita malu untuk menjadikan kita orang yang mulia pada pandangan Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, ni orang paling baik sekali, adalah mereka yang belajar Al-Quranul Karim. Apabila dia pandai, dia ajar pula orang lain. Orang tu orang yang paling mulia. Kerana kalam Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang paling mulia. Orang yang belajar, orang yang berteman dengan benda yang mulia, pasti dia akan mulia. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayat
oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni di antara hadis yang menunjuk di atas kemuliaan orang yang berteman, orang yang bersahabat, yang berkawan dengan Al-Quranul Karim. Kata Rasulullah, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada teman, orang yang berkawan dengan Al-Quran dalam syurga di hari kiamat, dikatakan lagu mana? Iqra wartaqi warattil. Baca. Dalam syurga masih lagi diperintah supaya baca Al-Quran. Baca. Wartaqi, dan naik. Warattil, dan hendaklah membaca secara tertil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu mung sering mentartilkan Al-Quran di atas dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu pada hari ini adalah di sisi penghujung ayat yang membaca. Semakin banyak dia baca, semakin tinggi pangkat dan kedudukan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tengok mulianya orang yang membaca, orang yang berteman dengan Al-Quranul Karim. Dalam peperangan Uhud ada ataupun ramai juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur syahid. Ramai, tidak kurang daripada 70 orang sahabat dalam peperangan Uhud. Termasuklah pak saudara Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ramai. Maka lepas daripada selesai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tanang belakalah syuhada Uhud, sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur di medan perang Uhud, yang mana menjadi ketetapan dalam agama kita, apabila seorang tu gugur syahid pada satu tempat, mesti ditanang pada tempat tersebut. Maka sahabat-sahabat yang gugur syahid di medan Uhud ditanang di Uhud. Dah ramai hak mati, lebih kurang 70 orang. Lepas tu hak yang cedera, hak yang masih lagi hidup, ramai banyak cedera. Jadi kalau nak gali seorang satu lubang, letih juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dalam satu lubang 2 orang. Ni disebut dalam hadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat daripada Jabir bin Abdullah, kata Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Rasulullah mengumpul 2 orang lelaki daripada sahabat yang gugur syahid dalam peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpul fi thawbin wahid. Di dalam hadis menyebut dalam satu kain kapang. Tak cukup. Jadi satu lah kain kapang, tak buat kapang 2 orang. Bila letak dalam kubur, Rasulullah tanya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran? Siapa di kalangan mereka tu yang paling banyak ingat Al-Quran? Maka apabila diisyaratkan kepada Rasul, kepada orang kabur kepada Rasul ni, orang ni yang banyak ingat Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddamahu fil lahdi, Rasul tak depan. Masa tanang saat ni tu, antara sunnah Rasulullah kalau ditanang dalam satu lubang, biasanya seorang satu lubang. Tak boleh seorang lebih daripada satu lubang, melainkan apabila ada hajah, terpaksa. Sebagai contoh, ramai sangat orang mati, maka boleh buat satu lubang beberapa orang. Penyusunan dalam lubang tersebut ada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Antaranya adalah orang yang banyak ingat Quran letak depan. Nak rakyat mulianya orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman. Sehingga kan dalam hadis ni jelas Amr bin Salimah umur dia 6-7 tahun. Cuba kita balik tengok anak kita umur 6-7 tahun mana. Satu lah. Tetapi oleh kerana dia banyak ingat Quran, maka didahulukan dia menjadi imam. Yang mana sahabat-sahabat yang lain, hak yang tua-tua, hak yang tak ingat mana Al-Quran, menjadi makmum kepada dia. Mulianya orang ingat Quran. Dah apa dia jadi ingat Quran, orang lain tak ingat Quran, sedangkan dia budak-budak? Kerana dia ni bersungguh dalam menuntut ilmu. Dia cukup bersungguh dalam menuntut ilmu walaupun dia budak-budak. Walaupun dia budak-budak, dia bersungguh dalam menuntut ilmu. Kampung dia dengan Madinah jauh juga. Tetapi kalau orang mari daripada Madinah lalu kat kampung dia, dia akan belajar dengan orang tersebut.
Orang tu mari dia belajar, orang tu mari, orang tu lalu dia belajar, orang tu lalu dia belajar, orang tu lalu dia belajar. Jadi maksudnya bukan budak biasa ni, budak luar biasa. Budak luar biasa ni sanggup belajar dengan orang hak yang lalu kat kampung dia. Budak luar biasa. Ya hak yang biasanya hak malas belajar, hak tu hak yang biasa. Sungguh usah kata budak hak tua pun sama. Masjid dekat, kuliah siang malam, dok mari juga. Padahal dak tahu kalau benda banyak lagi, fardu ain dak lepas. Ni nak ayat budak hak yang luar biasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi daripada hadis ni kita dapat faham juga bahawasanya di antara perkara yang dituntut kepada orang yang sembahyang berjemaah adalah seorang biar kena jadi tukar bang. Apabila nak sembahyang mesti seorang kena bang. Siapa hak yang seorang kena bang, ikutlah siapa hak yang paling comel, orang hak yang suara sedap. Melainkan kalau masjid ataupun surah hak yang ada dah bilai yang dilantik, maka serah kepada dia lah. Ni kalau kita nak sembahyang mana-mana mesti kena bang. Bang dia tak syarat spekar. Kita pergi keloh tepi patah, nak sembahyang jemaah dalam 10 orang, kita kata bang seorang, dia kata spekar tak ada, nak bang mana pula dah. Dia bang ni tak syarat dengan spekar. Tak ada spekar pun tetap dituntut kita melaungkan azan. Baik, tak mesti suara sedap. Walaupun suara sedap tu hak yang perlu diutamakan. Dah tak ada suara sedap belaka nak buat warna, hak suara sedap dah nak bang pula sebab ketuk. Suruh bang kau boleh pesang dia. Siang kau dia. Biarlah hak dak suara sedap pun bang je lah. Ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i melihat kepada hadis ini, Imam Syafi'i kata hak yang diutamakan adalah orang hak yang lebih faqih menjadi imam. Kalau sekiranya dalam satu kumpulan orang ni ingat Quran banyak, orang ni lebih alim, maka perlu diutamakan orang lebih alim. Imam Syafi'i ketika dia meletakkan hukum tersebut, bukanlah Imam Syafi'i menyanggahi hadis, bukan. Mana mungkin seorang ulama mujtahid dia tidak mengikut Quran dan as-sunnah. Tetapi Imam Syafi'i kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, orang hak yang ingat Quran adalah orang hak yang faqih. Kerana hukum hakam tercatat dalam Al-Quranul Karim. Dah kan Al-Quranul Karim bahasa dia, jadi dia faham lah. Jadi apabila dia tu banyak ingat Quran, maka dia lebih faqih, dia lebih alim berbanding dengan orang hak yang tidak banyak ingat Quran. Maka sebab itulah Imam Syafi'i kata hak yang lebih diutamakan menjadi imam adalah orang hak yang lebih faqih. Apatah lagi menjadi imam ni dia banyak terikat dengan hukum hakam. Terikat dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, orang yang paling berhak menjadi imam salat bab dia, wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو في رواية سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم. Maksudnya daripada Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam sesuatu kaum adalah orang yang paling pandai membaca kitabullah, orang yang paling ingat Al-Quranul Karim. Cuma macam kita kebawah tadi, menurut mazhab Imam Syafi'i, hak yang paling aula, yang paling utama, hak yang paling comel jadi itu imam adalah orang hak yang lebih alim. Kerana sahabat Rasulullah, orang hak yang paling banyak ingat Al-Quran adalah orang hak yang paling alim. Jika mereka mempunyai kepandaian yang sama dalam hal membaca Al-Quran, maka yang paling mengetahui tentang sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis di antara sumber yang kedua bagi hukum hakam selepas daripada Al-Quranul Karim. Jadi sama-sama ingat Quran belaka
Ingat Quran belaka. Dah nak dahulukan siapa? Tengok dalam membuat pemilihan. Dahulukan orang yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tahu belaka, maka yang paling dahulu hijrahnya. Dan jika mereka sama dalam hal hijrah. Jadi kalau sama belaka Quran sama pandai, hadis pun sama pandai, tengok mana hak yang lebih terdahulu hijrah. Hijrah dia hijrah. Hijrah ni adalah berpindah daripada Mekah ke negeri Madinah. Ketika dulu hijrah dia lain daripada pelarian. Hal tu perlu kita kena faham. Hijrah dia berbeza dengan pelarian. Hijrah adalah berpindah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dan Rasulullah ketika Rasulullah berpindah, sebenarnya sebelum daripada itu ada dah perjanjian Aqabah dengan penduduk Madinah, yang mana penduduk Madinah telah berjanji untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke negeri Madinah. Dan penduduk Madinah telah berjanji untuk menjadikan Rasul sebagai ketua kepada mereka. Sebab itulah dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, apabila sampai pengetahuan kepada penduduk Madinah, Rasul bergerak dah daripada Mekah. Sukanya penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kelebihan dalam agama Islam adalah orang yang berhijrah. Hijrah tak ada dah selepas daripada penaklukan kota Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada hijrah dah selepas daripada penaklukan kota Mekah. Baik, selepas daripada Mekah telah menjadi negara Islam, maka tidak ada hijrah. Namun hijrah tetap kekal sehingga hari kiamat. Hijrah daripada negeri kufur yang seseorang Islam tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab dia terhadap agama Allah, maka ketika itu dia perlu berhijrah kepada negara Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, tak silap ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak akan terputus hijrah sehingga terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta taqla asy-syamsu min maghribiha. Taubat dia tidak akan terputus sehingga terbit matahari daripada pihak barat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu ibadat yang cukup tinggi nilainya di dalam agama, sehingga kan orang yang mula-mula berhijrah dia lebih tinggi kedudukan dia berbanding dengan orang yang kemudian sikit hijrah. Dalam menentukan buat pemilihan imam, maka didahulukan orang yang lebih dahulu hijrah berbanding dengan orang yang kemudian. Ni kita kena faham ketika tidak ada imam yang dilantik. Kalau ada imam yang dilantik, kena utama imam yang dilantik. Jadi macam kita contoh saat ni, kita pergi Keloh ke, kita pergi mana nak sembahyang berjemaah, siapa yang perlu kita kena lantik menjadi imam? Ini cara yang perlu kita kena pilih mengikut ukuran yang disebutkan dalam hadis ini. Okey, kalau zaman kita tak ada dah hijrah kan, ataupun orang Melayu kita hijrah muda lagi, tak ada dah kan. Okey, lagu mana kita nak buat contoh, boleh kita kias dengan masalah ni. Kita katakanlah dulu sama-sama bahan lara belaka. Nak jadi baik ni bahan lara belaka dulu. Cuma hak ni awal sikit insah. Hak ni 80-an insah dah. Hak ni masuk tahun 2000 baru insah. Maka kita bagi orang hak yang lama insah berbanding dengan orang hak yang baru insah. Itu kita buat contohlah. Katanya kalau sekiranya mereka sama dalam hal hijrah, maka yang paling dahulu memeluk Islamnya. Kalau sama dalam bab hijrah ni, tengok siapa yang memeluk Islam terlebih dahulu. Dalam riwayat lain disebutkan paling tua usianya. Kalau sama memeluk Islam, sama je, maka tengok mana hak yang paling tua. Bagi orang tua dulu. Jangan sekali-kali seseorang menjadi imam orang lain dalam wilayah kekuasaannya. Di asal pemerintah hak yang perlu diutamakan menjadi imam, pemerintah. Jadi kalau kita pergi di rumah orang, kita nak sembahyang berjemaah di rumah orang, maka kita kena utamakan tuan rumah menjadi imam berbanding dengan kita. Kita jangan pandai-pandai nak jadi itu imam. Melainkan kalau tuan rumah izinkan kepada kita. Ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula menduduki tempat yang khusus dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Jadi kalau kita pergi rumah orang, adalah tempat yang khusus yang tuan rumah siap untuk dia. Tiba-tiba lepas tu dia ada tempat tuan rumah, ada tempat tetamu atas kursi dia.
kita duduk tempat tamu, bahan duduk tempat tuan rumah. Sebab nampak makanan sedap sangat duduk depan hak yang kursi tuan rumah. Itu tidak dibolehkan. Jadi kita tidak boleh duduk pada suatu tempat hak yang dikhususkan oleh tuan rumah kepada dia, melainkan setelah mendapat keizinan daripada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Seterusnya katanya, wali Ibn Majah min hadits Jabirin, wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'mina wa isnaduhu wahin. Menurut riwayat Imam Ibn Majah dalam sunangnya melalui Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang wanita mengimami lelaki. Orang pendalaman mengimami orang yang mengimami orang yang berpindah, orang yang berhijrah, dan jangan pula orang fasik mengimami orang mukmin. Sanad hadis ini lemah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah dalam kitab sunangnya dengan sanad yang lemah. Hadis ini adalah hadis dhaif, yang mana diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, janganlah seorang perempuan menjadi imam kepada seorang lelaki. Okey, itu yang pertama. Begitu juga jangan seorang Arab Badui menjadi imam kepada golongan muhajirun, sahabat Rasulullah yang berhijrah, jangan. Dan jangan seorang yang zalim, yang fasik menjadi imam kepada seorang mukmin yang adil. Jadi dalam hadis ini menyebut 3 perkara. Yang pertamanya, seorang perempuan tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. Yang keduanya, orang Arab Badui tidak boleh menjadi imam kepada sahabat Rasul yang berhijrah. Yang ketiganya adalah orang yang zalim, orang yang fasik, dia tidak boleh menjadi imam kepada orang beriman yang adil, yang baik. Okey, 3 perkara. Cuma hadis ni adalah hadis dhaif. Hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran hukum, kerana hadis ini adalah hadis dhaif. Namun daripada segi hukumnya adalah boleh dikatakan hampir berlaku ijma' ulama bahawasanya seorang perempuan dia tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. Seorang perempuan tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. Hampir ijma' ulama. Baik. Bukan kerana berpandukan kepada hadis ini, tapi berpandukan kepada hadis-hadis yang lain. Berpandukan kepada dalil-dalil yang lain. Antaranya adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan berjaya sekumpulan lelaki yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin dan ketua mereka. Orang lelaki dia nak jadikan imam sebagai perempuan sebagai imam mereka, maka mereka itu tidak akan berjaya. Baik, antaranya lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah saf yang pertama. Seburuk-buruk saf lelaki adalah saf yang akhir. Sebaik-baik saf perempuan adalah saf yang paling belakang. Jadi ketika perempuan bersama dengan lelaki dalam berjemaah, perempuan paling baik dia duduk belakang. Maka kita dapat faham bahawasanya tidak dibolehkan meletakkan perempuan di hadapan lelaki sebagai imam, lelaki menjadi makmum. Dan ada lagi beberapa dalil yang lain. Jadi tidak boleh perempuan menjadi imam kepada lelaki. Sehingga kan walaupun lelaki yang belum balik, mak dia ngapal Quran, anak dia umur 8 tahun, mak nak semayang jemaah dengan anak, mak jadi tu imam, anak jadi makmum, sah ke tak? Mak tu sah semayang dia, manakala anak tidak memadai, tidak sah, kerana tidak boleh seorang lelaki menjadi makmum kepada seorang perempuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru ni musim PKP kan, masjid habis tutup, surau habis tutup. Jadi hak yang jaga sembahyang Jumaat ni dia akan tetap sembahyang Jumaat di rumah. Hak dak jaga sembahyang Jumaat tu kita nak cara dah. Hak buka masjid pun dak mari juga. Hak jaga sembahyang Jumaat dia tetap akan sembahyang Jumaat di rumah. Kadang-kadang tok lelaki ni dak apa nak pandai Al-Quran. Bukan dak pandai. Mabak kalau keluar Allah dak apalah. Bini pula buai belajar. Jadi nak sembahyang Jumaat dengan bini ni rasa malu sokmo. Jadi last sekali tolak bini awak jadi tok imam. Abang jadi makmum dah, abang qomah itu tak boleh. Tak boleh walaupun bini dia lebih pandai daripada dia dalam
bab Al-Quran. Tak boleh. Mesti orang lelaki menjadi imam. Orang puang tidak boleh menjadi imam kepada orang lelaki. Baik. Di sana ada hadis yang dikeluarkan, diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, Imam Baihaqi, Imam Ad-Daraqutni, Imam Ibn Khuzaimah dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana dalam hadis tersebut menceritakan bahawasanya ada seorang sahabiat yang dikenali sebagai Ummu Waraqah bintu Naufal. Ada seorang sahabiat yang dikenali sebagai Ummu Waraqah bintu Naufal, ketika mana Rasulullah pernah datang ziarah dia di rumah dia, maka dia meminta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang lelaki menjadi tukar bang kepada dia dan qamat, dan dia yang menjadi imam. Maka ada sebahagian daripada orang ketika dia melihat hadis ni, dia akan kata, tu boleh orang puang menjadi imam kepada orang lelaki, sebab Ummu Waraqah bintu Naufal pernah menjadi imam kepada lelaki. Baik, sebenarnya dengar molek, hadis ini yang pertama sekali ulama berselisih pandangan dalam menetapkan status dia. Ada sebahagian mengatakan status hadis ini bukan hadis sahih. Sebahagian yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang boleh diterima dalam berhujah kerana melihat kepada penyokong-penyokong kepada hadis ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita kumpul segala riwayat hadis ini, ternyata di sana ada riwayat yang secara jelas Ummu Waraqah bintu Naufal ia menjadi imam kepada ahli keluarga dia yang perempuan. Dalam riwayat Imam Ad-Daraqutni menyebutkan ta'umma nisa'aha wa ta'umma nisa'aha. Ummu Waraqah bin Naufal menjadi imam kepada ahli keluarganya yang perempuan. Baik. Jadi secara jelas disebut di dalam sebahagian daripada riwayat Ummu Waraqah bintu Naufal dia menjadi imam kepada ahli keluarganya yang perempuan. Tidak ada dalam riwayat yang jelas menyebut bahawasanya ia menjadi imam kepada ahli keluarga dia yang lelaki. Yang jelas dia menjadi imam kepada ahli keluarga dia yang perempuan. Itu perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang puang dia tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. Manakala dia nak sama-sama perempuan, boleh dia nak jadi imam. Di situ berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian ulama fiqh kata tak boleh juga. Ada. Namun pandangan kebanyakan ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, boleh perempuan menjadi imam sesama dia. Kerana Aisyah pernah menjadi imam, Ummu Salamah pernah menjadi imam kepada sesama perempuan. Cuma ketika perempuan menjadi imam sesama dia, sembahyang berjemaah sesama dia, seorang jadi imam, dia bukan kedudukan dia seperti kedudukan lelaki menjadi imam. Orang lelaki duduk seorang depan, lepas tu saf belakang. Imam perempuan dia kena berdiri dalam satu saf dengan makmum. Cuma dia duduk depan sikit sahaja. Itu cara berjemaah bagi perempuan. Yang pertama. Yang keduanya, dalam hadis ni menyebut orang Arab Badui tidak boleh menjadi imam kepada orang yang berhijrah. Kerana benda? Kerana orang Arab Badui ni dia orang pendalaman. Dia orang yang tidak mengetahui hukum hakam. Dia orang yang jahil kerana dia tidak berpelajaran. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang menyebut bahawasanya orang yang terlalu kufur, terlalu teruk dalam sifat munafiknya adalah orang Arab Badui. Ada sebahagian Arab Badui. Dalam Al-Quran Tuhan kata al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallah. Maksudnya orang-orang Arab Badui ni lebih teruk nisbah kekufuran dia, nisbah sifat munafik dia, dan dia lebih berhak tidak mengetahui tentang batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Baik. Jadi oleh kerana orang Arab Badui jahil, macam mana orang jahil nak menjadi imam sedangkan di belakang dia adalah orang-orang pandai saja? Jadi ketika ada orang pandai, orang jahil, maka kita kena utamakan orang pandai. Tidak boleh kita utamakan orang jahil. Menjadi imam dia terikat dengan hukum hakam. Ada hukum hakam yang perlu diketahui oleh imam. Baik. Yang ketiganya, apa yang disebut dalam hadis ni adalah orang yang fasik tidak boleh menjadi imam kepada orang yang tidak fasik. Dalam hadis ni. Cuma dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Boleh tak orang fasik menjadi imam kepada orang yang tidak fasik? Tu imam memang tokang pi kuda sebagai contoh.
dia jadi tok imam. Allah, tok imam dengar orang puang ke Allah. Ngeli pela kita rasa. Ni sebagai contoh sahaja. Tak ada tok imam di tempat kita gitu, kita buat contoh sahaja. Baik. Jadi boleh tak dia jadi tok imam? Sebagai contoh. Tekah tugas saat ni tu bawa orang puang tau. Parking sekejap. Orang puang duk tunggu luar. Kata nak tugas kejap. Nak tugas kejap. Lepas tu kat kita pergi patah pula. Taman bunga pula. Okey. Jadi bermasalah. Fasik lagu tu. Adakah boleh kita jadi makmum kepada dia? Maka di sini ulama berbeza pandangan. Mazhab Imam Syafi'i sama juga mazhab Hanafi dibolehkan. Tidak menjadi masalah. Kerana sebahagian daripada sahabat antaranya Abdullah bin Umar menjadi makmum kepada Imam Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ada seorang gubernur pemerintah di zaman pemerintahan Bani Umayyah yang cukup zalim, yang dikenali dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia menjadi imam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum kepada dia. Itu menunjuk bahawasanya sah. Imam fasik walaupun makmum tidak fasik. Cuma hak yang lebih comelnya, hak yang lebih aulanya, hak yang paling comelnya adalah kita mengutamakan imam yang adil berbanding dengan imam yang fasik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibn Hibban. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rapatkanlah saf kamu. Ini kalau kira tak ada benda-benda masalah lah. Tak ada benda-benda masalah, kena rapatkan saf. Dekatkanlah jaraknya dan sejajarkanlah leher kamu. Biar rapat molek, biar bertentang molek, biar betul molek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada semayang Rasul akan betul saf sebagaimana Rasul betul batang lembing. Lagu mana kalau orang nak buat batang lembing, nak betul dirisik ke mana? Tengok. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul saf. Baik, saf dituntut kepada kita rapat dan dituntut kepada kita betul. Tapi kalau ada permasalahan sebagai contoh di zaman kita dan memang kita kata boleh mendatangkan bahaya, kalau rapatkan saf maka tidak menjadi masalah dalam tempoh yang sementara sahaja kita dah rapat saf. Tapi kalau semayang di rumah buat macam ke masjid juga, mung dengan anak bini mu makan sekali, tidur sekali, apa semua sekali, nya buat senggang kau tu tak kena lagu tu. Makan sekali, tidur sekali, duduk gora sekali, mung aku akak mung, tiba-tiba semayang dalam rumah hak berimang berjemaah dok rapat juga, tu tak kena cara lagu tu. Mari masjid tempat orang dok tahu siapa mari, tu boleh dah. Tapi kalau dah dalam rumah tak boleh awak kerja gitu. Mana boleh, kena kembali kepada asal lah. Sebab tidak ada alasan yang boleh kita jarakkan saf kalau dalam rumah. Keluarga kita je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf bagi kaum lelaki ialah yang paling hadapan. Ni hak depan, hak yang paling baik sekali. Manakala sedangkan yang paling buruknya ialah yang belakang. Hak paling buruk adalah belakang. Kalau misalnya ada pilihan maka kita kena mari depan. Jangan pakat duduk belakang. Orang hak yang duduk belakang ni macam dia saat itu tidak bersungguh untuk melakukan ibadat. Kan duduk belakang kan? Duduk belakang tak sungguh lah. Dia hak sungguh ni mari duduk rebut depan macam orang bagi pitih warna. Hak bagi pitih berebut duduk depan kan bersungguh tu kan? Bersungguh. Begitu juga dalam hal ibadat, biar kita bersungguh, biar kita duduk depan bukan duduk belakang. Duduk belakang macam nampak tak bersungguh, sebab tu dah seburuk-buruk saf duduk belakang. Sebab tidak ada kebersungguhan dalam melakukan ibadat. Sedangkan apa yang dituntut kepada kita adalah biar kita berlomba-lomba, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kamu saat itu berlomba-lomba kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Mungkin kena bersegera kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dalam ayat yang lain Allah Taala kata fastabiqul khairat, maka hendaklah berlomba-lomba kepada kebaikan.
Jadi mung kena berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bukan duduk belakang macam orang payah nak buat kebaikan. Tu tak comel, tu tak betul. Itu bagi orang lelaki. Mana kalau orang puang pula? Orang puang pula oleh kerana sembahyang berjemaah ada orang lelaki, ada orang puang. Maka orang puang ni dia boleh mendatangkan fitnah kepada orang lelaki. Dan fitnah yang paling besar, yang lebih teruk memberi kesan kepada orang lelaki setelah daripada kewafatan Rasulullah adalah perempuan. Ni disebut dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada satu fitnah yang lebih teruk memberi mudarat, memberi kesan kepada orang lelaki berbanding dengan fitnah perempuan. Maka ketika tu, oleh kerana ada orang lelaki, orang puang hak comel duduk belakang. Hak paling comel, hak duduk depan tak comel mana? Sebab untuk mengelak daripada fitnah, untuk menutup ruang fitnah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang puang semayang sama-sama dia, tak ada orang lelaki, maka kembali kepada asal, hak yang lebih comel adalah saf depan berbanding dengan saf belakang. Hak paling comel kalau dia semayang sama-sama dia lah. Okay, habis. Hadis ini adalah diriwayat oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, pada suatu malam aku pernah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengambil kedudukan di sebelah kirinya, namun baginda sallallahu alaihi wasallam memegang bahagian belakang kepalaku dan mengalihkanku ke sebelah kanannya. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul wafat, dia masih lagi kanak-kanak, tak balik lagi. Dia menjadi ataupun dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayah dia dengan ayah Rasulullah adalah adik-beradik. Ayah dia Abbas, ayah Rasul adalah Abdullah. Kedua-duanya adalah anak kepada Abdul Muttalib. Abbas pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara kebetulan mak saudara kepada Abdullah bin Abbas menjadi isteri kepada Rasulullah. Adik perempuan kepada mak dia menjadi isteri kepada Rasulullah. Jadi Rasul sepupu dia, dan dalam masa yang sama isteri Rasul adalah mak saudara dia. Maka disitulah peluang kepada Abdullah bin Abbas untuk lebih dekat kepada Rasulullah, dapat masuk ke dalam rumah Rasulullah, kerana ramai-ramai isteri Rasul ada seorang mak saudara dia. Dan mak saudara kan, mak saudara macam mak sendiri dah. Maka pada suatu hari itu ayah dia suruh dia pergi rumah Rasul belanja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam tu dia pergi tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tengah malam, Rasul bangun semayang. Bila Rasul bangun semayang, dia pun semayang bersama dengan Rasul. Budak lagi bangun semayang bersama dengan Rasul, duduk sebelah kiri. Bila duduk sebelah kiri, Rasul pun pegang dia, Rasul pun pusing supaya dia duduk sebelah kanan. Maka daripada hadis ini, kata ulama, ketika mana makmum seorang, imam ialah imam seorang lah, makmum seorang, maka apa yang dituntut kepada makmum adalah berdiri di sebelah kanan imam, berpandukan kepada hadis ini. Katanya hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa sini pertemuan kita malam ni sini dulu. InsyaAllah kita mengharapkan ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dalam agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.